الذي وفقنا والذي أحضرنا في هذا المجلس المبارك، مجلس الصلاة على النبي محمد، مجلس الذكر، مجلس المحبة، مجلس الصالحين، مجلس تتنزل فيه الرحمات والبركات بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. Habib Ali mengucapkan segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada junjungan agung kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis zikir, majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlisnya para awliya dan majlis yang menyebut para salihin. Alhamdulillah, فهذه المجالس والجلسات من النفحات التي يتعرض الإنسان لها في هذه الأوقات، بل في هذه الأزمنة المتأخرة، ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. فالتعرض للنفحات يكون في مثل هذه المجالس المباركة. Alhamdulillah, dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kita akan mendapatkan banyak sekali nafahat, yaitu keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman-zaman sekarang ini. Maka bagi kita penting untuk menyambut daripada kemuliaan atau nafahat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada di majlis yang mulia ini. لو لم يكن التعرض لنفحات الله في هذه المجالس، أين يكون التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى؟ Kalau seandainya kita tidak menyongsong meraih fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis-majlis seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan lagi tempat-tempat untuk kita mendapatkan nafahat, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali di majlis seperti kita ini. Allah Subhanahu wa taala كما أخبرنا جبريل عليه السلام، كما يخبرنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فتكون أنت بذكر الله سبحانه وتعالى جليس الرحمن، وهذه منقبة كبيرة للإنسان. Bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi, Allah menyatakan bahwasanya aku bersama orang-orang yang selalu zikir kepadaku. Aku bersama-sama orang-orang yang selalu menyebut namaku. Dan ini merupakan satu fadilah yang luar biasa yang dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi teman kepada siapa saja hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. فكن على يقين أيها الجالس أيها الذاكر إن إذا ذكرت الحق سبحانه وتعالى فأنت معدود من جلساء الرحمن. Maka yakinlah bahwasanya di saat kita berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk golongan orang-orang yang duduk dengan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lam ya'murna bil iktsar min syai' kama amarna bil iktsar min dzikrihi ta'ala, wa qala subhanahu wa ta'ala واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Dan bahwasanya dinyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk berbuat banyak, kecuali kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari maupun di petang hari. Walhamdulillah, hadha min taufiq al-Haq Subhanahu wa taala. في هذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء جلسنا وإياكم نذكر الله سبحانه وتعالى، وصلينا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وذكرنا هذا الذكر الراتب الذي جمعه الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita
sehingga kita dapat berkumpul di majlis malam Rabu yang mulia ini. Kita membacakan zikir ratib yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. لأن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dunia ini terlaknat, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang punya ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. وفي الزمان الأخير يتضاعف الأجر ويتضاعف الحسنات لأن قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سيأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. Bahwasanya kita di akhir zaman ini banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda dan juga diberikan pujian-pujian yang luar biasa. Tidak seperti zaman-zaman terdahulu, karena dikatakan di akhir zaman ini orang yang memegang agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang memegang barang api. Alhamdulillah alladhi yassara lakum fi hadhihi al-balda al-mubarakah hadhihi al-majalis وهذه الجلسات المباركة التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ويحفظ الإنسان من مجالس اللهو ومن مجالس المعاصي في هذه المجالس المباركة. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk duduk bersama di majlis zikir dan sehingga menghindarkan diri kita semua untuk duduk di majlis-majlis yang tidak ada gunanya, majlis yang penuh lalai dan penuh ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن في مثل هذه المجالس تغفر الذنوب وتغفر الزلات كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan majlis seperti ini tidak lain gunanya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. كما أخبرنا في الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام إن في الأرض ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر ويلتمسون حلق العلم في هذه الأرض المباركة. Bagaimana dalam hadis qudsi dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk berkeliling setiap harinya mencari majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. فإذا رأوا مجلس علم ومجلس ذكر تنادوا فيما بينهم البين هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى بغيتكم ويحفون هذه المجالس حتى إلى سماء الدنيا حتى إلى عن الحق سبحانه وتعالى. Dan sekala malaikat tersebut mendapat majlis ilmu atau majlis zikir, dia akan memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk duduk bersama mereka sehingga malaikat itu majlis tersebut sampai ke langit penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yas'al malaikatahu wa yaqul lahum ya malaikati kaifa wajadtum ibadi wa huwa a'lam bihim. Dan terkadang segala malaikat tersebut bubar daripada majlis tersebut, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, bagaimana kau mendapati hamba-hambaku? Padahal dikatakan oleh Nabi Muhammad, Allah Maha tahu. Ini hanya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat dengan pertanyaan bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku di dunia. فالملائكة يجاوبون ويقول يا رب يحمدونك ويسبحونك ويذكرونك ويسألون الجنة ويوعدون بك من النار. Dan malaikat menjawab, aku mendapati hamba-hambamu sedang berzikir kepada engkau. Dan malaikat-malaikat mengatakan bahwasanya mereka juga sedang bertasbih kepada engkau. Dan mereka meminta kepadamu agar diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. قال الحق سبحانه وتعالى وهل رأوا الجنة؟ Segala malaikat mengatakan bahwasanya manusia kita semua ini yang duduk seperti ini memohon surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ditanya oleh Allah, Allah bertanya kepada malaikat, apakah hambaku pernah melihat surga? قالوا الملائكة لا يا رب الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوها لاستاجوا بها طلبا واشتياقا. Segala malaikat mengatakan tidak, mereka belum pernah melihat surga. Lalu Allah menyatakan bagaimana kalau mereka melihat surga, niscaya mereka pasti akan lebih meminta daripada hal tersebut. وقال الحق سبحانه وتعالى
هل رأوا النار؟ قالوا الملائكة لا. قال كيف لو رأوها لازدادوا منها خوفا وهلعا وفزعا. Dan sekala malaikat mengatakan bahwa